Assalamualaikum. Hari ini saya akan mengajar salah satu topik bagi mata pelajaran matematik untuk program pengajian diploma, iaitu matriks. Di sini saya akan menerangkan sedikit demi sedikit tentang matriks dan jenis-jenis matriks. Dalam satu matriks, kita mempunyai row dan juga kolom, di mana di sini mewakili row dan di sini ialah kolom. M dan N, M kali N mewakili order bagi sesuatu matrik, di mana M ialah row dan N adalah kolom. Bagi matriks ini, order bagi matriks di sini adalah 2 kali 2 kerana ia mempunyai 2 row dan juga 2 kolom. Matriks juga mempunyai pelbagai order, iaitu 3 kali 3, 4 kali 4 dan sebagainya. Okey, salah satu contohnya ialah bagi matriks ini ialah 3 kali 3, di mana A di sini, setiap A di dalam matriks ini mewakili elemen dalam sesuatu matriks. I dan J pula mewakili tempat bagi matriks tersebut. Sebagai contoh, I ialah row, J adalah kolom dan A satu-satu, di mana satu row dan juga berada pada kolom yang pertama, row pertama. Okey, jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks ada banyak, iaitu square matrix, rectangular matrix, scalar matrix, diagonal matrix, identity matrix, zero matrix, triangular matrix, iaitu lower dan upper. Okey. Contoh pertama bagi jenis matrix ialah square matrix. Square matrix membawa maksud di mana bilangan row adalah sama dengan bilangan kolom. Sebagai contoh, dalam matriks ini kita mempunyai 2 row dan juga 2 kolom. Jadi bilangan row dan kolom ialah sama. Jadi kita panggilnya sebagai square matrix. Yang kedua, rectangular matrix juga. Rectangular matrix membawa maksud di mana number of row adalah tidak sama dengan number of column. Ia boleh jadi sama ada number of rows adalah lagi besar ataupun lagi kurang daripada number of column. Sebagai contoh, di sini kita menggunakan order of matrix 3 kali 2, di mana ia mempunyai 3 row dan juga 2 kolom. Di sini, number of row adalah lagi besar daripada number of column. Sebab itu, ia dipanggil sebagai rectangular matrix. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan diagonal matrix. Diagonal matrix mempunyai lebih tertumpu kepada elemen dalam matrix dalam sesuatu matrix, iaitu A, I, J, di mana I mewakili row dan J mewakili kolom. Okey, di sini kita ada dua teori, iaitu Aij tidak sama dengan kosong dan lagi satu Aij adalah sama dengan kosong. Bermakna, jika nombor itu sama, katakanlah A11, ia haruslah tidak sama dengan kosong. Dan lagi satu, apabila Aij iaitu nombor yang berbeza 1, 2 sama dengan kosong, maka terjadilah diagonal matrix. Sebagai contoh, kita menggunakan matriks 3 kali 3. Kedudukan AII. Sebagai contoh, kita ambil 1, di mana ia berada di row yang pertama dan juga kolom yang pertama. Jadi, bilangannya adalah 8. 8 seharusnya tidak sama dengan kosong. Jadi, 8 tidak sama dengan kosong. Betul. Yang kedua, contoh yang kedua, kita ambil AII juga, nombor yang sama, iaitu kita ambil A22, di mana ia berada pada row kedua dan kolom kedua, iaitu 9. Nombor yang sama haruslah tidak sama dengan kosong. Jadi 9 tidak sama dengan kosong, maka ia betul. Yang ketiga, AIJ. AIJ adalah dua nombor yang berbeza. A, I dan J adalah berbeza.
Contohnya kita ambil A12. Okey, A12 adalah nombor yang beza, maknanya Aij haruslah sama dengan kosong. 1 dan 2. Kita ambil pada row yang pertama dan kolom yang kedua iaitu kosong. Jadi cukup betul. Di sini adalah menunjukkan satu diagonal matrix dalam sesuatu matrix. Apabila Aii dua nombor yang sama, Ii adalah dua nombor yang sama, tidak sama dengan kosong, dan lagi satu Aij nombor yang berbeza adalah sama dengan kosong. Okey, sekarang kita akan lihat pada contoh yang kedua, iaitu yang pertama kita akan semak satu-satu. Aii sepatutnya tidak sama dengan kosong. A11 betul kerana A tidak sama dengan kosong. Yang kedua A33, Ii kita menggunakan Ii juga tidak sama dengan kosong. 3 row 3 dan 3 adalah 2. Jadi dia tidak sama dengan kosong, betul. A13 iaitu dua nombor yang beza seharusnya sama dengan kosong. A13 maafkan saya, A13 adalah kosong. Jadi masih betul. Tetapi jika kita lihat pada sekiranya kita menggunakan A23 sepatutnya kosong kerana dia dua nombor yang beza dan dia sepatutnya kosong. Tapi di sini kita lihat A2 row 2 kolom 3 ialah 5. 5 dan kosong adalah dua nombor yang berbeza, jadi dia salah di situ. Ataupun kita nak lagi senang nak tahu sama ada ia diagonal matrix ataupun tidak, apabila nombor di tengah ini mempunyai nilai dan nombor yang lain adalah kosong. Itu saja. Dapat lihat ia di sini, kerana di sini ia bukan diagonal matrix kerana di sini sepatutnya semua nilai dan lain sepatutnya kosong, tetapi 5 adalah nilai yang lain dan bukan kosong, sebab itu ia bukan diagonal matrix. Okey. Jenis matrix yang ketiga iaitu, maafkan saya, yang keempat iaitu skala matrix. Skala matrix membawa maksud di mana elemen bagi diagonal matrix adalah sama. Sebagai contoh, diagonal matrix katakanlah kita mempunyai nilai di sini 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0. Ini adalah diagonal matrix. Jadi ialah nombor di tengah. Katakanlah matrix ini kita ambil nombor yang di tengah iaitu 2 dan 2. Dan 2 dan 2 ini adalah nombor yang sama, nilai yang sama. Sebab itu ia membawa maksud when the diagonal matrix are equal. Jadi apabila diagonal matrix ini adalah sama sahaja, di sini kita ambil yang tengah dan yang lain kosong, di mana 4, 4, 4 adalah nilai yang sama. Ia dipanggil sebagai skala matrix. Katakanlah yang C ini, kita masih ambil diagonal matrix kerana di tengah mempunyai nilai dan yang lain adalah kosong. Tetapi 4, 3, 4 dan 4 adalah sama. Cuma 3 sahaja membawa nilai yang berbeza. Jadi konklusinya, matrix A ialah skala matrix, matrix B ialah skala matrix, dan matrix C is not a skala matrix because the number of the elements are not equal. Kali ini saya nak terangkan tentang identity ataupun unit matrix. Apakah itu identity ataupun unit matrix? Identity ataupun unit matrix bermaksud when the diagonal elements equal to 1 and the rest are 0. Maksudnya seperti yang kita tahu tadi, diagonal elements ialah yang berada di tengah ini dan selebihnya nilainya adalah kosong. Tetapi untuk identity, the diagonal elements yang berada di tengah ini haruslah sama dengan 1 dan bukan nilai yang lain. Okey, syarat yang kedua pula, it is denoted by I n times n. Bermaksud untuk row dan kolom nilainya haruslah sama, seperti 3 kali 3, 2 kali 2 ataupun 4 kali 4.
Sekiranya the order of matrix is 3 kali 1, bermakna ia bukan identity matrix. Okey, sebagai contoh, matrix A, nilai yang tengah ini adalah semuanya 1 dan di luarnya pula semuanya kosong. Jadi it is a diagonal element. Yang kedua pula, B, untuk bagi matrix B, dekat matrix B dengan matrix C kita dah boleh disqualifiedkan awal-awal sebab the order of matrix are not same. When the row is 2 and the column is 3, so it is different. Jadi dia bukan identity ataupun unique matrix. Begitu juga dengan matrix C. So the conclusion is matrix B and C are not identity matrix because the difference in the order of matrix. Okay, next kita akan continue dengan zero matrix. Zero matrix ialah all elements in matrix are zero. Bermakna dalam elemen sesuatu matrix itu, contohnya kita menggunakan matrix A, nilai dalamnya haruslah menjadi kosong. Semuanya adalah kosong. Sama A, matrix A, nilai elemen dia adalah kosong, dan matrix B, nilai elemennya adalah kosong. Jadi the conclusion is matrix A and B are zero matrix because the element is zero. Okay, sekarang kita akan teruskan dengan triangular matrix. Triangular matrix terbahagi kepada dua, iaitu upper triangular matrix dan lower triangular matrix. Apakah perbezaan antara upper triangular matrix dan lower triangular matrix? Bagi upper triangular matrix, syaratnya adalah A, I, J, I dan J ni adalah dua kedudukan yang berbeza, sama dengan kosong. Tetapi dengan syarat I haruslah besar daripada J. Okey, sebagai contoh, I lagi besar daripada J, itu I haruslah menjadi 3 dan J ialah 2. Dan syarat ini dikirakan sebagai sah. Sebagai contoh, matrix A kita mempunyai 5, 7, 11, 0, 4, 9 dan 0, 0, 6. Yang pertama, I lagi besar daripada J. Okey, jadi kita ambil A, 2, 1. Pada row kedua, kolom pertama nilainya adalah 0. Jadi ia betul. Yang kedua pula, I lagi besar daripada J. A, 3, 2. A, row ketiga, kolom kedua adalah 0, jadi betul. Jadi ia dikira sebagai upper triangular matrix. Untuk lower triangular matrix pula, syarat yang pertama adalah sama di mana A, I, J ada sama dengan 0. Tetapi syarat yang kedua adalah berbeza kerana I haruslah kurang kecil daripada J. Sebagai contoh, bagi matrix ini 4 kali 4, I lagi kurang daripada J, kita ambil A, 1, 2. A row pertama, kolom kedua nilainya adalah 0. Yang kedua pula, I lagi kurang daripada J, A, 2, 3. Sama dengan 0 kerana pada row kedua dan kolom ketiga nilainya adalah 0. Jadi ia dikira sebagai betul. Okey, untuk memudahkan lagi pemahaman kita nak bezakan antara upper triangular matrix dengan lower triangular matrix. Pada upper triangular matrix, jika kita lihat pada kedudukan di bawah ini yang berbentuk tiga segi ini, nilainya adalah 0. Manakala lower triangular matrix pula, kedudukan kosong yang berbentuk tiga segi di atas yang saya sudah buat ni, nilainya berada pada di atas. Hari ini kita akan proceed dengan new part of this video, iaitu determinant. So, what is determinant and how to find determinant? Okay, sekarang ni kita menggunakan example, okay? Jadi example, this is matrix A and dia ada 2 row dan juga 2 kolom. Jadi, simbol bagi determinant ialah ini. Dan A untuk matrix A. Okey. Jadi, cara untuk cari determinant dia ialah 2 kali dengan 8. Kita silang ya. 2 kali dengan 8. Lepas tu tolak 5 kali dengan 9. Jadi, 2 kali dengan 8 sama dengan 16 dan 5 kali dengan 9 sama dengan 45. Jadi, jawapan dia ialah negative 19. Okey, itu cara untuk cari determinant bagi 2 kali 2 matrix. Sekarang kita akan lihat contoh untuk mencari determinant bagi 3 kali 3 matrix.
Bagi 3 kali 3 matriks, kita tidak boleh menggunakan, kita tak boleh darabkan nilai dalam ini begitu sahaja. Kita harus tambah lagi beberapa nilai, iaitu katakanlah ini ADG, BEH, CFI, kita harus tambahkan dengan 2 lagi kolom, iaitu tepi CFI ni kita akan tambah lagi satu kolom, kita akan masukkan ni balik, akan jadi ADH dan sebelahnya akan jadi BEH. Dia akan jadi seperti ini. Dia akan jadi 5 kolom, 3 row. Okey, selepas itu baru kita boleh silang. Katakanlah A darab E darab I tambah B darab F darab G tambah C darab D darab H. Selepas itu kita tolak. Sebenarnya saya boleh gabungkan je dalam satu matriks, tapi untuk menunjukkan supaya anda semua lebih faham, supaya lebih senang. Lepas itu kita silangkan balik. Tolak D darab B darab I tambah A darab F darab H tambah C darab E darab G. So dia akan jadi seperti ini. Okey. Selepas itu, saya akan teruskan dengan minor, cofactor dan adjoint. So, what is minor? Okay, saya akan tunjukkan contoh juga minor, bagi minor. Let's say kita ada matrix A dan kita mempunyai 3 row dan 3 kolom. Jadi, kita menggunakan 3 kali 3 matrix. Okay, dia suruh cari M11, M12 and M13. Kita akan buat satu-satu ya. Bagi M11, cara untuk mencari minor, kita harus katakanlah, okay, sekarang ni kita ambil balik matrix yang tadi tu. 2, 1, 1, 3, 5, 2, 4, 3, 3. Lepas tu kita tengok, dia nak apa? Dia nak dalam posisi 1, 1. Jadi row pertama, kolom pertama ialah 2. Lepas itu kita pangkah arah sini. Kita buat garisan dan kita ambil yang belah dalam sahaja. 5, 2, 3, 3. Jadi lepas kita pangkah, dia akan jadi 5, 3, 2, 3. And kita guna cara yang sama, cara yang kita cari untuk determinan tadi. Jadi mula-mula kita silang dulu, kita darab. 5 darab 3 tolak 2 darab 3. 5 darab 3 sama dengan 15, tolak dengan 6, jawapan dia 9. Okey, seterusnya kita cari M12. Kita gunakan balik cara yang sama tadi. Kita tulis balik matrix tadi. 2, 1, 1, 3, 5, 2, 4, 3, 3. Okey, sekarang dia nak posisi yang mana? M12. Jadi row pertama, kolom kedua. Sini, sini. Kita letak garisan. Kita bulat dulu. Kita letak garisan. Kat mana dia bertentang, bersilang. Jadi, kita ambil 3, 4, 2, 3. 3, 4, 2, 3. Kita guna cara untuk cari determinan iaitu 3 darab 3. Tolak dengan 2 darab 4. Jawapannya 1. Okey, seterusnya. Contoh yang ketiga. M13. Kita tulis balik 2, 3, 4. 1, 5, 3, 1, 2, 3. Lepas tu 1, 3. Row pertama, kolom ketiga di sini kita pangkah. Kita ambil 3, 5, 4, 3. 3, 5, 4, 3. Kita darab. Lepas tu kita tolak. 3 darab 3, 9. Tolak 5 darab 4, 20. Jawapan dia negatif 11. Bagi untuk cofactor, dia ada formula dia sendiri iaitu Cij sama dengan negatif 1 I tambah J minor Ij. So, dia menggunakan konsep minor dalam formula ini. Jadi, ni example ya. Untuk matrix A, kita gunakan 3 row dan 3 kolom. 2, 1, 1, 3, 5, 2, 4, 3, 3. Dan dia suruh cari C11, cofactor 11, cofactor 23 dan cofactor 13. Okey. Untuk nombor 1 dulu ya, saya terangkan. Jadi dia nak cari cofactor 11, kita masukkan balik formula yang atas ni. Masukkan dekat sini. Jadi formula dia C11 sama dengan negatif 1 I tambah J 1 tambah 1
Sini 1, 1 tambah 1. Lepas tu kita gunakan minor. Dia perlukan minor. Jadi kita gunakan minor di sini. Kita guna cara ini ya. 1, 1. Jadi row pertama, kolom pertama 2. Kita garis kat sini. Kita ambil yang tak sentuh ni. 5, 2, 3, 3. 5, 2, 3, 3. Jadi masukkan balik negatif 1. 1 tambah 1, 2. Dalam kurungan. 5 darab 3, 15. Tolak. 2 darab 3, 6. Dan jawapan dia 9. Okey, untuk nombor 2 pula. Nombor 2. Si kofaktor 2, 3. Masukkan balik formula. Negatif 1, 2 tambah 3. Minor tadi ya. 2, 3. Row 2. Kolom ketiga dari sini. Kita ambil 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. Jadi dia jadi negatif 1, 2 tambah 3, 5. Dalam kurungan. 2 darab 3, 6. 1 darab 4, 4 je. Jawapan dia negatif 2. Okey, adjoin. Adjoin, dia nak cari adjoin. Kita buat juga cara macam kita buat cofactor. Tapi dia lain sikit. Dan kalau korang semua tahu macam mana nak buat cofactor, sure korang akan tahu macam mana nak buat adjoin. Jadi, nak buat adjoin ni. Ni contoh ya. Okay. Kita gunakan metrik yang sama tadi. A213, 486, 075. Nak cari adjoin, korang kena cari satu-satu. Jadi, korang kena cari cofactor 1-1, cofactor 1-2, cofactor 1-3 dan sampai habis. Lepas tu, korang dah dapat jawapan. Saya katakanlah, si cofactor 1-1, jawapan akhir korang dapat X. Si 1-2, korang dapat Y. Lepas tu, yang last sekali korang dapat Z. Korang kena masukkan balik nilai dia dalam tu. Jadi macam ni X, Y, satu X, satu 2 Y. Lepas tu ni korang cari nanti. Dan akhir sekali korang dapat, yang akhir tu korang dapat Z. Korang kena masukkan balik dalam nilai dia. Okey, itu saja. Terima kasih.